InsyaAllah malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-32 iaitu adab musafir. Adab musafir. Pada muka surat yang ke-239. 239. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala haddatsana Sa'id bin Husayn عن حنظلة عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. Rawahu Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Husaymin daripada Hanzalah daripada Salim bahawa Ibn Umar dia berkata kepada seorang ketika dia hendak bermusafir, datanglah hampir kepadaku. Udnu minni, datanglah hampir kepadaku, aku akan menghantarmu sebagaimana Rasulullah SAW menghantar kami. Kemudian dia mengucapkan, Astaudi'ullaha dinaka, aku menyerahkan kepada Allah SWT urusan agama kamu, wa amanataka, amanah kamu, wa khawatima amalika, dan pengakhiran amalan kamu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-3443. Hadis ini berstatus hadis hasan sahih. Pengenalannya tentang adab musafir ini, musafirun ialah orang yang masih dalam perjalanan yang jaraknya melebihi 2 marhalah ataupun 60 batu kalau kiraan lamanya. Kalau dalam kilometernya anggarannya lebih kurang 84 kilometer. Ada yang kata lebih, ada pandangan tak? Jadi kita ambil 84 kilometer. Istilah musafir, perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat tertentu dengan tujuan kebaikan dan memberikan manfaat, iaitu orang yang sedang melakukan perjalanan baik di darat, laut atau udara. Baik dengan menaiki kereta ke ataupun kapal ataupun kapal terbang. Orang yang bermusafir pula mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Bermula daripada perjalanan mencari nafkah, abang-abang yang bawa barang, hantar barang kena naik lori tak? Ataupun perjalanan untuk berdakwah. Kalau penceramah ni ceramah ke sana ke sini ke sini lah. Ataupun dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi ini anda termasuk anda perkara yang baik, tujuan-tujuan yang baiklah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Famshu fi manakibiha, serta makanlah, wakulu, daripada rezeki yang dikurniakan Allah SWT, mir rizkihi, dan ingatlah kepada Allah SWT, jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Surah Al-Mulk kata berjalanlah. Famshu fi manakibiha, pergilah mana nak pergi pun. Berjalan ni di atas muka bumi ini.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yusafira falyaqul liman yuhallifu astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu." Maksudnya, sesiapa yang ingin bermusafir, hendaklah dia mendoakan orang yang dia tinggalkan. Aku mengamanahkan kamu kepada Allah SWT yang tidak pernah hilang simpanannya. Ini kata-kata yang baik tak untuk orang pergi musafir. Baik dia nak mengerjakan umrah, baik dia nak pergi ke rombongan, ke Kelantan, ke Hatnyai, ke Langkawi, mana pun. Ya, nak musafir ya. Kita dah faham tadi, musafir ni dah pun dua marhalah. Jadi boleh hafal ni tuan. Hafal doa ni tak, ataupun ucapan ini. Kalau orang meninggal dunia kita sebut apa? Innalillah kan. Jadi orang nak musafir lepas ni kita boleh baca yang ni lah. Astaghfirullah tadi tu, astaghfirullah tadi. Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ataupun kita nak ambil matan hadis yang mula-mula tadi, astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Pendek ya tuan. Ya, lebih kurang dalam 6 patah perkataan. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. 6 patah perkataan yang boleh hafal lah. Ya, ataupun kita ambil yang satu lagi ni pun pendek jugalah. Astaghfirullah alladzi la tudhi'u wada'ihu. Ya, maksudnya pun ni doa ni pun boleh. Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab Ithaful Muslim bi Syarah Hisnul Muslim min Azkar Kitab wal Sunnah menyatakan bahawa hendaklah seorang yang musafir berdoa untuk kaum keluarga dan orang yang dikasihinya. Semoga Allah menjaga kamu dan aku jadikan kamu dalam hifzillah, yakni dalam pemeliharaan Allah SWT dan riayahnya. Keterangannya berikut antara adab-adab bermusafir mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi nak bermusafir cara sunnah, nak ikut seperti mana yang Rasul tunjukkan. Yang pertamanya, ya, niat dan tujuan mestilah baik atau bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat atau kemungkaran. Perjalanan mestilah dengan tujuan dan bukan keluar musafir tanpa memikirkan arah tujuan dan aktiviti yang ingin dicapai. Jadi syarat untuk dibenarkan musafir itu dipanggil sebagai musafir. Bila sebut musafir tuan-tuan, dia ada kemudahan-kemudahan dia lah, betul tak? Dia ada kemudahan, antaranya dibenarkan dia ni dia boleh berbuka puasa. Dia boleh surat jamak kasar. Tak, ini kemudahan yang diberikan. Ya, tapi syarat yang pertama ialah mesti niat itu tujuannya baik dan juga mesti ada turun arah tujuan. Dekat mana yang nak berhenti? Bukan sekadar diisi minyak penuh itu jalan. Kau nak pergi mana? Entah tu awak lah tadi. Sampai habis minyak lah. Kan? Itu dia tak termasuk dalam bab musafir. Walaupun telah mencapai lebih 2 marhalah. Sebab dia bukan niat untuk musafir pun. Dia niat ke mana-mana je. Ada arah tujuan nak pergi kan. Dia tidak meletakkan satu matlamat. Ini yang pertama. Walaupun dia mencapai 2 marhalah lah. Tapi dia tak termasuk dalam musafir lah. Sebab apa? Tak ada hadaf. Tidak ada arah tujuan yang mana dia nak sampai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya akan memulakan perjalanan musafir. Jadi berilah nasihat kepada saya." Nabi SAW bersabda, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT dan bertakbir setiap kali melalui tempat yang tinggi." Naik bukit tak, rombongan pergi Cameron Highland tak, naik bukit bah tak, takbir. Bukan dah suruh tempik dalam bah tu tak. Orang pegang mikrofon, Allah, dah kata pelik dah ni. Tak, takbir biasa je lah. Ya, zikir tak, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Ya. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkan perjalanannya." Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini bersatu hadis hasan. Ya, maksudnya bertakwa
jaga batasan perkara-perkara yang halal dan haram ni, apa yang boleh, apa yang tak boleh, tak kena Allah. Yang keduanya, dirikan solat sunat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Mut'im bin Al-Miqdam radhiyallahu anhu, tidaklah seorang meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dilakukan di sisi mereka ketika berniat untuk bermusafir. Ya, hadis ini sumber daripada hadis dhaif Al-Jami'. Statusnya hadis dhaif. Ya. Boleh kita nak solat sunat 2 rakaat. Ya. Yang ketiganya, memulakan musafir selain daripada hari Jumaat supaya tidak terlepas solat Jumaat. Ya, kalau kita rasa perjalanan kita itu menyebabkan kita tak dapat solat, kan? Jadi sini pun ada perbahasan lah. Ya, dalam pandangan mengatakan seandainya kita keluar sebelum subuh, maka solat Jumaat tu kita terangkat lah. Tapi kalau kita keluar selepas subuh, maka kita kena solat Jumaat. Jadinya memandangkan kita pun bukan bermusafir di negara Eropah. Nak jumpa satu masjid ke satu masjid ni lebih kurang dalam 50 km, 30 km susah nak jumpa lah. Baru dapat jumpa satu masjid. Tapi takat musafir dalam Malaysia ni insya-Allah boleh lagi tuan-tuan. Tengok berapa kita atas highway tak? Nak pergi menuju ke utara kan? Tengok dekat nak Jumaat dah ni tak? Carilah mana-mana tol yang terdekat, keluar dekat situ. Pergilah search Google mana masjid terhampir. Tak pun pergilah tanya, tapi sekarang tak ada dah, yang jaga tol kaunter dah tak ada dah. Semua dah pakai kad kan. Jadinya tengok boleh Google. Maksudnya kita boleh keluar pergi. Ya, boleh. Ini ceritanya bila tempat itu musafirnya masjid susah nak jumpa. Ya, elak kalau boleh tak. Kalau urusan darurat, ya itu memang terangkat lah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, daripada bapanya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke perang Tabuk pada hari Khamis. Ini ya, ulama berpegang di sini. Ya, Rasulullah pada hari Khamis. Rasulullah suka untuk memulakan perjalanannya pada hari Khamis. Ya. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari hadis yang ke-2950. Sebab apa? Sebab bila sampai Jumaat tapi kan daripada Rasulullah dah. Jadi bila mana Jumaat itu kalau boleh cari. Macam zaman kita sekarang insya-Allah boleh. Ya. Kalau betul kita musafir pada hari Jumaat pagi pun kita boleh keluar dah, ataupun dekat pukul 10 pun boleh lagi lah kita solat Jumaat sebab masjid banyak. Ini cerita tempat bila masjid tak banyak ni kan. Yang keempatnya, meminta izin dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan bahawa apabila seorang daripada kamu akan bermusafir, hendaklah meminta izin kepada saudara-saudaranya, sebab sesungguhnya Allah SWT menjadikan kebaikan pada doa mereka. Kita nak pergi musafir bukan sebab nak sombong, nak action ke orang, tapi kita kadang kita doa orang. Bila kita beritahu, saya insyaAllah minggu depan nak pergi musafir lah. Pergi ke mana? Pergi ke Korea. Jauh pergi tak? Kan? Ya. Ada tujuan baik tak apalah tak. Ya. Jadinya ya, orang berdoakan semoga perjalanan selamatlah pergi dan balik dah. Semoga Allah telah memudahkan urusan tak. Ini kalau pergi umrah, pergi haji lagi dah pula orang doakan hajinya mabrur, umrahnya mabrur kan. Lagi baiklah. Sebab doa-doa itu. Ya. Yang kelimanya, memulakan perjalanan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam dapat menjimatkan masa atau memendekkan masa perjalanan kerana malam lebih tenang. Betul. Pada zaman Rasulullah, zaman sebelum itu pun pedagang-pedagang ini yang bermusafir pergi ke Syam, pergi ke mana, mereka akan bergerak pada waktu malam. Waktu malam sejuk. Waktu siang mereka berehat. Ya. Waktu malam nak perjalanan. Ya. Sebab itulah kita kata kenapa kita tahu, kita belajar. Kan orang dulu, pedagang-pedagang ini, mereka musafir pada waktu malam, mereka melihat bintang-bintang di langit sebagai arah tunjuk tak? Sebagai arah tunjuk. Sebab zaman dulu tu mana ada kompas, mana ada ni, jadi dia berharapkan pada situ je lah. Ya, sebab nak harapkan bentuk muka bumi tak boleh nak pegang tuan-tuan. Sebab kalau di padang pasir berubah-ubah. Sekali mari ribut padang pasir, asalnya bukit ni kat sini, berubah bukit tu kat situ pula. Tak boleh nak pegang. Jadi berpegang pada bulan, pada bintang lah. Jadi sebagai arah tunjuk. Ya.
banyak kenderaan, mungkin kerana kita bermusafir pada waktu siang, banyak kenderaan di atas jalan. Sekarang dah tak boleh pegang lah. Kalau time musim perayaan tak payahlah. Pukul berapa dah keluar pun tetap jam lah. Sampai keluar dekat nilai je, nak masuk pergi, kalau nak balik ke utara tu, nak menuju ke KL lain dah, itu kereta dah mula slow lah. Kan? Jadi sekarang tak boleh nak pegang sangat lah. Sebab apa? Sebab memang kenderaan banyak. Dulu betul, tahun 90-an, lepas pukul 8 malam, 9 malam je, highway dah lengang lah. Tinggal abang-abang lori je bawa bung dah. Sekarang dah tak boleh nak pegang tak. Kan? Jadinya, tapi apa pun, Rasulullah beritahu kan, maksudnya waktu malam lah. Mungkin sebab sejuk, lebih tenang ya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah pada waktu malam kerana bumi dijadikan lebih pendek pada waktu malam. Hadis ayat Abu Daud, hadis ini bersatu hadis sahih. Kenapa kata lebih pendek? Dari sudut psikologinya ialah waktu malam kan gelap. Jadi pemandangan mata kita tu tak nampak jauh sangat. Kita akan nampak lebih semua dekat-dekat kan. Jadi di situ kita berjalan, jadi maksudnya segi psikologi je lah, main kita punya pemikiran kita. Enggak? Jadi kita nampak lebih ni. Kalau waktu siang kita nampak jauh pemandangan, mata kita nampak jauh. Ya. Tu dari segi sudut psikologi gitulah. Ya. Yang keenamnya, bermusafir dengan berteman. Sekiranya bermusafir lebih daripada 3 orang, disunatkan melantik ketua bagi perjalanan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika manusia mengetahui bahawa bermusafir sendirian sebagaimana aku ketahui, tentu mereka enggan bermusafir sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-2776. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Keselamatan itu satu hal. Ya, dari sudut kesihatan ditakdirkan kita seorang-seorang bermusafir pergi ke Hat Nyai. Seorang je pun pergi. Orang kata pergi sendiri ya, backpacker tak. Orang seorang je pergi. Saya dalam salah, saya pergi seorang-seorang je. Tu kadang-kadang dengar berita je meninggal dalam hotel. Serangan jantung, dia mati apa semua tak. Orang pun tak tahu. Kan? Jadi tu je. Ya, tak ada ni. Jadinya itu satu. Ya, keduanya bila seorang-seorang ini orang lebih mudah, lebih berminat untuk, ada orang kata apa, kalau nak kena ragut ke, nak kena rompak ke, rasanya orang lebih cenderung untuk risiko tu lebih tinggi lah berbanding dengan berkumpulan. Ya, sebab tu Rasulullah galakkan nak musafir, pergilah. Ya, pergilah berjalan lebih pada seorang lah, maksudnya kena pergi 2 orang minimum. Ya, supaya apa, sekurang-kurangnya kalau apa berlaku pun ada orang yang boleh bantu kita, ada orang boleh maklumkan kepada keluarga kita. Ya, bukannya seorang-seorang kan. Yang ketujuhnya, membaca doa sebelum bermusafir. Doa naik kenderaan dan doa ketika memasuki suatu kawasan atau tempat orang. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang ringkas, yang pendek tak? Yang biasa kita baca. Tak, nak tambah lagi, kalau Rasul tambah lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqaliba fil mali wal ahli. Maksudnya, adapun Rasulullah SAW apabila baginda duduk di atas tunggangannya, maksudnya setelah duduk di atas kenderaan, dah naik kereta, dah naik unta, dah naik bas, dah masuk dalam perut kapal dengan tujuan untuk keluar bermusafir, baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini disebut Rasulullah bertakbir sebanyak 3 kali. Dia tak sebut
Rasulullah melaungkan takbir 3 kali. Kalau melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu melaunglah. Tapi sebab disebut dari kena bertakbir punya Allahu Akbar biasa je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Ya, subhanallazi. Ya, kita baca doa tadi. Sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, kami mohon padamu agar pemusafiran kami ini di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ia dikira sebagai amalan yang engkau redai. Ya Allah, kami mohon agar pemusafiran ini menjadi mudah ke atas kami. Ya, mudah musafir kita tak? Tak ada masalah tak? Sampai dekat border ke sampai kat mana tak? Ya, engkau lipatkanlah jaraknya supaya menjadi pendek. Bumi ni dilipat jadi pendek bagi perjalanan kita dimudah. Tak ada terhalang apa-apa pun. Jalan smooth je, cantik je. Cuaca pun cantik, yang semua cantik, tak jam teruk-teruk. Ya Allah, engkaulah peneman ketika pemusafiran dan penjaga bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu agar engkau peliharalah kami daripada kesusahan ketika musafir. Minta Allah jauhkan kita daripada sebarang kesusahan. Ya, pemandangan yang mendukacitakan. Kan? Dalam perjalanan tu tengok aksiden sana, kereta rosak sana. Tiba lori terbakar lah. Sampai jam atas jalan tak. Minta pandangan-pandangan yang ni ya Allah, minta jauh lah ya Allah. Minta jauh daripada kita berhadapan dengan kita melihat aksiden depan mata kita kan. Berdebung, berdentum depan mata tak. Ya Allah, minta jauh lah, janganlah macam ni. Pemandangan yang mendukacitakan dan kepulangan yang buruk pada harta. Ya, banyak hilang harta, kena curi, kena rompak semua ni. Kita minta jauh dari ni. Ya, dan keluarga kami. Ya, minta orang yang kita tinggalkan pun minta Allah pelihara supaya tidak ditimpa keburukan kepada mereka kan. Nah, hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-1342. Yang ke-8-nya, bertakbir apabila melalui tempat tinggi dan bertasbih ketika menuruni tempat tinggi seperti menaiki kapal terbang. Ya, kita naik batu kapal terbang naik kan, bertakbir lah dan seumpamanya lah. Ya, jadi kita turun kita tasbih subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kami mendaki maka kami bertakbir, dan apabila kami menuruni kami bertasbih. Ya, dan apabila menuruni kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2993. Dalam hadis ni yang saya kata tadi, ya, tidak disebutkan melaungkan takbir. Jadi sahabat, ketika mereka bersafir dengan Rasulullah, ketika menaiki bukit mereka bertakbir dengan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menaung takbir. Maka Rasulullah tegur mereka. Yang kau takbir ni kuat-kuat kenapa? Allah bukan pekak pun. Ya, bukan Allah tak dengar pun, kau takbir pelan-pelan dengar je. Yang kau takbir kuat tu Ustaz. Rasulullah tegur tak boleh. Kan? Itu di tempat yang lapang. Naik bukit pun tak boleh takbir kuat-kuat. Agak-agak menjerit dalam masjid boleh tak? Tak. Berlaung dalam masjid boleh? Tak. Itu cerita dia. Nak beritahu yang tu je. Kan? Tempat yang lapang, naik kenderaan terbuka pula pun Rasulullah kata jangan takbir kuat-kuat. Kau ingat Allah tak nak pekak ke? Allah tak dengar. Dalam tu pun tak boleh, dalam masjid pun tak boleh lah. Tak ada nak boleh nak bertempik dalam masjid ni tak. Ya, dengan nada biasa tu biasalah. Bertempik, menjerit, melaung tak boleh lah. Rumah Allah lagi tak boleh. Yang ke-9-nya, menjaga makan dan minum agar tidak bercampur dengan perkara syubhah. Ya, perkara yang syubhah ni minta jauh. Takut makan benda-benda yang mana kita ragui keabsahan, kehalalan atau keharaman. Ya, baru ni viral yang nasi ayam apa tu? Ya, yang letak wine, kicap wine apa tu kan? Wine rice, ya. Wine rice. Yang dia letak wine dalam tu dah. Patut nasi ayam sedap semacamnya kan. Laku pula. Yang ramai beratur pun semua orang Melayu kan. Dulu dah terkena sekali. Ya, dulu dah terkena sekali dah maka di Penang. Nasi itik. Mana pernah orang Melayu makan nasi itik? Kita nasi ayam kita biasa lah kan. Ini nasi itik kan. Sedap dia beratur.
kan? Ada kawan cerita sampai 2-3 kali dia pergi sedap, kan? Sidik, rupanya dia pergi ambil kedai non-Muslim, stok itik tu. Patut lembut semacamnya, kan? Tapi sebab yang jual tu pakai tudung orang baik tak. Dia buka, dia kalau contoh kalau bulan puasa pun dia berniaga. Orang lain kalau buka gerai bulan puasa, maghrib belum tentu balik lagi. Ya, dia pukul 5, pukul 6 dah kemah-kemah nak balik dah. Buka pukul 4, ya, pukul 6 dah kemah-kemah dah nak balik. Mana dah? Dah habis dah, tak nak stok habis. Sekejap dia habis. Kan? Cek rupanya patut dah sedap. Ya, stok tu dia ambil pada gerai non-Muslim. Kan? Jadi gitu dia. Ya. Jadi kita elakkanlah nak makan makanan yang syubhah. Ya, makanan yang syubhah. Terutama dalam hukum wine rice tu. Ya, memang kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Sebab dia masuk termasuk dalam arak lah. Dia ada lebih kurang 15% alkohol dalam wine rice tersebut. Rice wine tu. Dalam Muslim Melaka, Fatwa Melaka kata yang dibenarkan kurang daripada 4%. Sekiranya ada alkohol kurang daripada 4%. Ya, yang dalam rice wine tadi 15%. Memang lebih tak boleh ya. Tak kira lah siapa yang jual dia pun, kan? Tudung tak tudung, bismillah tak bismillah pun. Tapi bahan yang digunakan sebab kita nak makan mestilah halalan thayyibah. Ya. Thayyibah tu ada, halalan tu tak ada, tak boleh kan? Halalan ada, thayyibah tak ada pun tak boleh juga. Ya, jadi kita nak kena ada dua, halalan thayyibah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut dan berdebu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Summa zakara ar-rajula yutiru as-safara ashghasa akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalika." Maksudnya seorang lelaki telah lama berjalan dan jauhnya perjalanan yang ditempuh. Maksudnya seorang lelaki sedang bermusafir. Dalam hadis ini disebut lelaki ini sedang bermusafir untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dia bermusafir dengan berjalan jauh perjalanannya itu sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Dia menadahkan tangannya ke langit lalu berdoa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, dan diberikan makan dengan makanan daripada sumber yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah SWT akan memperkenankan doanya? Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1015. Dia bukan makan daging khinzir, dia bukan minum arak, tapi makanan yang dia ambil dari sumber yang haram, duit rasuah, duit judi, nombor ekor, ya, duit bertaruh dengan kawan, ya, duit jadi duit haram ni. Ya, dengan duit itu dia pergi nak buat musafir. Dan dia nak berdoa pada Allah, jadinya tidak diterima doanya walaupun engkau nak buat haji, nak buat umrah, tapi pakai duit haram, tak dapat, minta maaf. Doa pun tak diterima, ibadah pun tak diterima. Walaupun bibirnya kering, matanya kusut, masai, kepenatan, beribadah seikhlas mungkin nampak, tapi tak terima sebab engkau tahu yang sumber yang kau dapat dari sumber yang haram. Cuma yang tak tahu isteri engkau, anak-anak engkau, kawan-kawan engkau yang tak tahu. Engkau tahu. Jadi tiba-tiba kau nak berlakon depan Allah SWT, buat-buat baik, angkat tangan nak minta ampun. Sedangkan kau tahu sumber tu haram. Bagaimana Allah nak terima doa macam ni? Yang ke-10-nya, sujud syukur. Ya, sujud syukur apabila selamat tiba di destinasi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud adalah Nabi SAW ketika telah datang sesuatu perkara yang mengembirakan ataupun diceritakan sesuatu yang gembira dengannya,
akan turun sujud bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Daud, hadis ni satu hadis sahih. Sujud menghadap kiblat dah. Tak. Jadi perbahasan sujud syukur ni banyak. Ya. Adakah berwuduk ataupun tidak, ataupun kita just belakang sujud sahaja ke, itu kita kena kupas lain lah tu perbahasannya itu. Ya, melahirkan kesyukuran sebab pada berita gembira tak. Tu maksud sujud syukurnya tu. Bukan sujud tiba-tiba yang sujud sebab apa. Sujud sebab apa maksudnya? Tak, dia ada sebab lah. Kan? Gembira sebab bersyukur sebab selamat sampai. Bersyukur dengan cerita tak, anak kita ni selamat dalam pemusafiran, selamat tiba. Tak, adik keluarga selamat aja, alhamdulillah. Tak, syukur-syukur. Yang kesebelahnya, membeli buah tangan atau hadiah untuk dibawa pulang kepada insan tersayang. Termasuk juga dalam adab musafir. Kebanyakan daripada kita selalu membeli buah tangan untuk dibawa pulang. Tapi sayangnya kita lakukan tanpa mengetahui bahawa ia sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Rupa-rupanya kita beli bawa balik buah tangan tu, ya juga termasuk dalam sunnah. Bila sebut buah tangan ni untuk orang lah, orang yang kita tinggalkan. Ini tiba-tiba balik rumah, bawa barang banyak dah. Orang tanya siapa je bang? Itu barang saya lah. Tak, ni saya punya, ni saya punya. Lupa tu mana kami punya lah. Kan? Yang kita bawa semua barang kita tak? Pinggan mangkuk, sebenarnya grup kita punya. Sekarang beli tuala dekat kini kita punya, semua kita punya tak? Tak, bawa dah. Belilah buah-buahan, apa benda yang boleh sama-sama rasa lah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahabu. Maksudnya hendaklah kamu saling memberi hadiah. Niscaya kamu akan saling mencintai. Hadis Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini berstatus hadis sahih. Paling kurang pun kalau kita pergi jauh-jauh mana pun, belilah kitchen. Kalau pergi musafir luar negeri kan, benda-benda yang agak-agak boleh lah kita beli tak. Beli dekat kitchen dah, orang kata bagilah tengok mana yang biar lombok-lombok tu lah. Benda-benda yang boleh tak. Sebab Rasulullah dalam satu hadis lain, Rasulullah keluar bermusafir dengan Jabir bin Abdullah. Ketika Rasulullah balik, Rasulullah nampak ada batu-batu yang cantik, batu-batu yang menarik. Rasulullah ambil kan. Pun ada nak dia, kenapa Rasulullah ambil ni? Nak tengok cantik, nak hadiahkan pada isteri aku pula. Bagi batu cantik kan. Tengok batu tu memang tak ada lah kat tempat lain, kat situ je ada kan. Jadi nampak dari tu. Yalah, kita kena faham lah. Zaman Rasulullah bila masih ada gerai-gerai tepi jalan pula, orang berniaga, souvenir semua ada pula. Tapi sekarang ni mana-mana pergi tempat pun ada. Atau kita pergi Melaka, jangan cakap lah pula. Pergi Museum Melaka ke, pergi ke River Cruise ke, semua ada jual kicin-kicin tu. Boleh je nak beli tak? Beli yang lombok-lombok tu lah tak? Pada kau ada sebagai apa? Tanda ingatan. Ya, walaupun benda tu bukanlah benda yang mahal, tapi benda yang orang tengok satu penghargaan. Kan? Kadang-kadang kita musafir, orang pun faham, kita pun bukanlah bawa duit banyak-banyak. Kalau buat dia banyak, apa hal kalau beli engkau pun. Tapi sebab kita kenangkan, kadang-kadang kawan-kawan ataupun siapa saja tak, maka kita belilah bagi tu. Yang ke-12, dianjurkan agar segera kembali ke pangkuan keluarga apabila urusan sudah selesai. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud permusafiran itu adalah sekelumit daripada azab. Azab apa bendanya? Sekejap ya, tengok Ianya menghalang kamu daripada tidur dan makan. Apabila telah selesai menunaikan hajat daripada permusafiran tersebut, maka segeralah kembali kepada ahli keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang azabnya? Azabnya ialah kadang orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, kita tinggalkan. Perasaan rindu dia tu kita tinggalkan pula, kita dalam keadaan susah. Jadi kadang-kadang orang yang kita tinggalkan itu lebih menanggung azab kan, ada rindu atau kenang-kenang kan. Jadinya bila balik tersebut, terus balik ke rumah. Rupanya orang tua-tua dulu pesan macam tu ya, rupanya memang ada lah hadis ni. Maksudnya bila kita balik, contoh kata berdarat balik, malam ni saya tak boleh rumah tu, saya tinggal rumah kawan. Ni tak boleh. Ya, terus balik ke rumah sebab orang dah tahu kita dah sampai dah pun. Ya, kecuali ada halangan, kereta rosak ke atau itu cerita macam dulu Covid. Balik Malaysia bukan boleh terus balik rumah kan, kena kuarantin. Itu tak nak tanya lah.
Tetapi sekiranya dah sampai dan lepas tu terus balik ke rumah. Apa-apa hal, sampai rumah dulu. Lepas tu nak keluar ke, nak pergi jumpa kawan ke, nak apa ke, nanti. Lepas balik rumah. Ya, sebab biar orang di rumah tu dapat tengok kita, betul ya, dia siap macam ni keadaan aku. Ya, rupanya dia masuk dalam sebagai sunnah. Ya, jangan kita anggap benda remeh. Ya, dah sampai, nantilah saya lambat lagi balik lah. Orang dah tahu sampai. Kan? Orang di rumah dah menunggu-nunggu ni kan. Dah masak asam pedas semua dah siap-siap lagi. Dah belikan tenggiri tadi. Dah buat sambal petai lagi. Tiba-tiba kata tak dia buat tidur dengan kawan. Angin atas badan. Kan? Itu yang balik muncul tu kan. Kemudian yang ke-13, orang yang musafir hendaklah mendoakan kepada orang yang ditinggalkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud dan mengajarkan doa kepada orang yang ingin bermusafir. Hendaklah dia mendoakan orang yang dia tinggalkan dengan bersabda Astaudiukumullah allazi la tadhi'ul wada'iuhu. Hadis yang tadi lah. Boleh apa yang ni tuan-tuan. Aku mengamanahkan kepada kamu, kepada Allah SWT yang tidak pernah hilang simpanannya. Ya. Syekh Sa'id Al-Qahtani berkata, hendaklah orang bermusafir berdoa untuk kaum keluarga dan orang yang dikasihinya. Semoga Allah SWT menjaga kamu dan aku jadikan kamu dalam hifzillah, dalam pemeliharaan Allah dan riayahnya. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu turut meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanahu fa inna Allah Ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira." Maksudnya apabila salah seorang kamu akan bermusafir, maka hendaklah dia mendoakan saudara-saudaranya yang akan ditinggalkan, kerana sesungguhnya Allah SWT menjadikan kebaikan dalam doa mereka. Ya, sebab kita nakkan doa-doa orang yang mendoakan kita ni, memudahkan urusan. Pengajaran hadis yang pertamanya, musafir adalah perjalanan seorang hamba dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ia boleh menyebabkan kesukaran dan kemudaratan kerana menimbulkan kesukaran, keletihan dan menghalang keselesaan, kerehatan dan kesempurnaan dalam beribadah sepanjang perjalanan. Justru Rasulullah SAW telah mengajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan umat baginda Nabi SAW mengenai sunnah semasa bermusafir agar setiap kesusahan dan kesukaran yang dihadapi tidak terlepas daripada mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, antara sunnah yang sangat baik untuk diamalkan apabila seorang hendak melakukan musafir ialah mengucapkan doa kepadanya. Sebagaimana doa di atas. Sebagai Muslim, kita hendaklah kita mendoakan orang yang akan bermusafir dan berpesan kepada beliau untuk sentiasa bertakwa dan menjaga amalan ibadah sepanjang perjalanan tersebut. Ketiga, kebiasaannya bermusafir akan menyebabkan hilangnya kesenangan dan keselesaan dalam melakukan amalan harian maupun beribadah. Oleh sebab itu, Islam telah memberikan rukhsah, yakni keringanan kepada seseorang yang bermusafir. Yang sebut tadi tak, boleh buat solat jamak, boleh dia buka puasa ya. Kesimpulannya, yang pertama, umat Islam sememangnya digalakkan untuk pergi bermusafir atau mengembara dalam rangka untuk menambahkan keimanan kepada Allah SWT. Dalam bermusafir, nikmat panca indera, pendengaran dan penglihatan serta hati harus peka dan digunakan untuk memperakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita bersafir, kita tengok negeri orang, tengok negara orang, kita balik kita comparekan. Tak, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tak lebih baik hujan batu tak negeri sendiri. Ya, jadi kita dapat comparison. Boleh buat perbandingan. Boleh tengok budaya sana, bagaimana hidup sana, kita ambil yang positif. Dengan ambil yang negatif, nak tengok yang positif, kita bawa balik. Itu tujuannya. Yang keduanya, orang yang bermusafir diberi rukhsah solat, iaitu menjamak, menggabungkan waktu solat, mengkasar, memendekkan jumlah rakaat solat, menjamak dan mengkasarkan solat sekaligus. Menjamak solat misalnya dilakukan dengan menggabungkan 5 waktu solat menjadi 3 sahaja, iaitu solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak serta subuh. Ya.
Yang ketiganya, bagi umat Islam yang bermusafir dengan tujuan mencari rezeki, hendaklah berasa beruntung dan bersyukur atas rezeki yang telah dilimpah ruahkan dan peluang ke atas mereka untuk mengembara. Ya, contoh dia abang-abang driver lori lah, kejap bawa ke utara ke selatan je lebih daripada 80 km dah. Ataupun abang-abang driver kapal terbang, tak, kejap ke London, kejap ke Korea, kejap sana, tak boleh buat solat sepanjang perjalanan. Memang dia ni dapat keistimewaan khas, boleh musafir. Saya ni ustaz dah 5 tahun kerja bawa driver kapal terbang ni kan, dia kali sembahyang musafir, boleh, tak ada masalah. Sebab itu satu keistimewaan yang dia dapat, yang dibenarkan. Ya, bukan kata pula ya, saya dah boring dah solat jamak, nak buat biasa, tak ada. Itu kemudian Allah Ta'ala jaga lah. Malahan rezeki daripada hasil bermusafir itu seharusnya tidak digunakan, dijalankan pada jalan yang tidak diredai Allah SWT, malah digunakan untuk berbakti kembali kepadanya. Ya, itulah tuan-tuan tentang kupasan hadis yang ke-32 tentang musafir. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan kupas pula tentang tajuk yang mana, adab di tanah suci. Ya, sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah.